Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَالشَّرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muka surat 46 kan? 46. Ha? 46. Ha? Apa? 46. Ha? Ha? Muka surat 46. Atas sekali. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, kerana Allah lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Ini mudahlah terjemahan daripada ni, daripada ayat Quran Suratul Ma'idah. Ini disebut wahai orang beriman. Maknanya Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Yang mengaku beriman, kita sebutlah labbaik Allah. Kan? Ya Allah, ya. Apa dia ya Allah? Kunu qawwamina lillahi. Hendaklah kamu semua wahai orang beriman menjadi sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Satunya kita diseru mana-mana orang beriman. Kalau kita mengaku kita beriman, Allah seru kepada kita ni supaya kita menegakkan keadilan. Adil kita dah tahu dah dulu ni, iaitu meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tu adil. Maknanya seperti mana yang dikehendaki oleh agama kita. Kalau agama kita suruh semayang maghrib, ghurub matahari, terbenamnya matahari hingga hilang syafa' merah, kita sembahyang maghrib lah. Dalam waktu tu tak payahlah kita nak tukar pergi waktu pukul 11 malam sekali lagi. Melainkan orang yang jamak takhir lah kan. Ataupun nak sembahyang maghrib ni di waktu asar. Senang sembahyang siap-siap. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib sembahyang pukul 4 petang. Kan, itu tak adil sama dia tu, sebab kita bukan meletakkan kepada tempatnya. Tempat maghrib ini iaitu ni dia, waktu dia. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Allah Ta'ala kata puasa Ramadan itu bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang syahid, yang hadir, kan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di kalangan kamu akan melihat anak bulan tu, hendaklah dia puasa. Tak boleh kita nak puasa sebelum sehari. Kan, bila contohnya katakanlah kan, penyimpan mohon raja-raja kata, bila malam tadi petang tengok, tiba-tiba penyimpan mohon raja kata puasa ditetapkan pada hari Jumaat. Kita tak mau, kita nak puasa hari Khamis. Kan, Khamis, hari Khamis bukan satu Ramadan saja puasa Khamis. Lepas tu pula pergi tengok pula anak bulan pula, bulan Syawal pula.
Tiba-tiba pula penyembah Maharaja kata bila tengok hari Khamis tu tiba-tiba jatuh hari Jumaat. Penyembah Maharaja kata raya esok hari Jumaat. Oh, tak mau raya besok, nak raya hari Sabtu. Maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya tu. Itu zalim nama dia tu juga. Kan? Tu zalim. Luaslah zalim ni kan? Jadi Allah Taala kata kunu qawwamina lillahi. Kan? Tak kepada sesuatu yang adil, menegak adil itu kerana Allah Taala. Kerana Allah Taala. Jadi kita ikutlah apa syariat yang Allah suruh. Betul, adil ini ada dalam Islam. Ikut saja Islam, maka kita telah berlaku adil. Nak berlaku adil, ikutlah Islam. Itu maksudnya tu kan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorongkan kamu kepada tidak melakukan keadilan. alla ta'dilu itu dia. Jadi maknanya kalaupun katalah yang salah itu berpihak kepada adik-beradik kita, tetap juga kata-kata salah. Walaupun yang benar itu di pihak musuh kita, kita kata kena benar. Kan? Tapi kadang-kadang ni dia tak menampakkan macam tu. Dia nak menampak, nak kata pepatah Melayu kata menegak benang yang basah juga. Nak berbetul juga walaupun tak betul, nak berbetul juga. Ini disebabkan apa orang panggil sentimen kita lah kan, emosi kita, emotional. Kan, ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu lakukan adil kepada sesiapa juga kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Maknanya orang yang berlaku adil itu adalah orang yang bertakwa. Orang takwa itu yang dia boleh berlaku adil. Jadi mana kita nak tengok orang tu takwa atau tidak, tengok keadilan ada tak, mencerminkan takwa dia tu keadilan. Betul tak? Nak tengok adil pula, tengok agama dia agama atau tidak. Maknanya kita boleh nampak daripada segi zahirnya seseorang itu adalah takwa dia. Sebab at-taqwa, Nabi kata hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna, takwa di sini. Tu setengah orang dia gunakan ayat tu bila kita tegur dia, hang ni macam mana ni pakaian hang ni, tengok buka aurat ni. Kan, kita kata takwa bukan di pakaian, dia kata takwa di sini. Takwa di sini betul lah, mencerminkan takwa itu apa dia? Adil. Adil itu apa? Adil itu taat kepada suruhan agama. Jadi agama suruh kamu tutup aurat, kamu tak mau tutup aurat, maka kamu tak adil, zalim nama dia tu. Apa yang Allah suruh kamu tak ikut, tu zalim lah nama dia. Jadi boleh melihat sikap ketakwaan itu daripada sikap nak tengok orang tu ada takwa tidak, tengok sikap keadilan dia. Keadilan tu nampaknya tersedah dengan agama dia, ada agama dia. Ada agama, nampak ada keadilan, nampaklah dia ada ketakwaan. Bila orang takwa, kan, wattaqullah, Allah Taala kata bertakwalah kamu kepada Allah. Allah suruh kita bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akram, sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Kan? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Taala mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Tak sahlah kita duduk sendiwara. Kan, apa ni, kita kepura-puraan, kita ni berlaku adil lah, kita ni kepura-puraan, hipokrit orang kata kan, dalam bahasa Arab dia kata munafik kan, pepat di luar, rencong di dalam. Cina cakap tak serupa bikin. Kan, tu yang Allah Taala kabura maqtan indallah kan, lima taquluna ma la taf'alu. Besar sungguh kemurkaan Allah, kamu cakap kamu tak buat pun. Itu nama dia pendusta, dusta. Dan cakap tak buat gitu. Kemudian suratul Al-An'am, wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah hari kiamat yang padanya kami himpunkan mereka semua. Kemudian kami firman kepada orang musyrik,
yauma nahsyuruhum jami'a, pada hari itu, hari kiamat, nahsyuruhum, kami, kata Allah Ta'ala, kami himpunkan mereka itu jami'a, semua orang. Selalu kita kena ingat hari akhirat. Kita ingat hari ni hari Rabu, kemudian kita ingat pula hari ni minggu yang keberapa, kita ingat pula bulan keberapa, lepas tu kita ingat pula tahun bila. Kemudian kemuncaknya kita akan ingat hari akhirat, hari pembalasan yang ada ditulis di hadapan ni, iaitu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim tu. Kan? Ingat kita, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mai pula jubli perak, jubli emas, apa semua ni, lambat launya mati kita. Lalu satu orang perempuan tadi jumpa saya mengaji petang tadi, dia kata, ustaz, kak ni suami dah tak ada, dia kata nak sedekah sikit lah kat ustaz, hari ni hari 10 tahun ke suami dia meninggal, gitulah kata. Kan 10 tahun ke macam mana tak. Jadi dia pun bagilah duit sedekah kat ustaz. Jadi maknanya lepas tu dia kata apa, dia kata kita ni semua lah macam tu ustaz, tak apa, macam dia ingat macam tu, semua macam tu lah. Maknanya kita akan menghadapi hari akhirat. Yauma nahsyuruhum jami'a, pada hari itu, hari yang tidak ada keraguan lagi, kami akan himpun semua kan. Summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian naqulu, kami berkata kepada orang-orang yang asyraku, yang mensyirikkan Allah, maknanya orang kafir. Allah akan bercakap, Allah akan soal, Allah akan dakwa kepada orang kafir. Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun, manakah orang-orang yang benar-benar yang dahulu kamu sifatkan menjadi sekutu Allah? Manakah benda, orang, objek, kan, makhluk yang kamu mengaku dia Tuhan? Di akhirat besok ni, maknanya satu kezalimannya adalah, yang paling besar lagi kezalimannya adalah orang-orang kafir apabila mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim paling besar sekali. Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun, Allah kata, wahai orang-orang yang mensyirikkan aku, yang menduakan Tuhan, yang menduakan zat aku, yang menduakan sifat aku. Maknanya orang kafir lah. Aina, kan, mana dia, di mana? Aina syurakaukum allazi kuntum tazum, mana dia orang yang dulu kamu sembah, benda, objek yang kamu sembah, makhluk yang kamu sembah, yang kamu kata dia Tuhan, aku juga Tuhan, dia juga Tuhan, kamu sekutukan aku dengan dia. Mana dia? Itu nama dia zalim. Zalim di dalam akidah. Itu dia. Kemudian dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang ni orang lelaki semuanya pernah dengar. Tu khatib duk baca khutbah, saya rasa dalam Perak ni lah, kan, tak pernah miss lah sekali. Kan, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan, wal bagh, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dia kena baca sampai habis tu. Tu imam wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Baik, berhenti, baru berhenti tu. Jangan berhenti wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Yang tu boleh juga berhenti, tapi maknanya orang kata tak cantik lah. Kalau bas ni dia tak berhenti kat bus stop, dia berhenti tengah jalan, dia patut berhenti situ lah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba, boleh berhenti tu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil. Tengok, tiap-tiap Jumaat khatib tu sebut yang tu. Kan, kena ambil hari ni, start pada hari ni kita kena faham makna dia.
begitu apa orang kata bang, begitu seriusnya khutbah ini, sehingga kan nak penutup khutbah itu khatib ini dia mengangkat suara, ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kita bila sampai ayat tu kita perginya mata Nabi khutbah dah, cam dah tu, cam dah. Mangkit ni kejut orang dah Nabi tu, cam dah ayat tu. Makna tak tahu. Hari ni kita tahu lah makna dia. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah Taala menyuruh kamu berlaku adil, yang pertama, dan berbuat kebaikan, yang kedua, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Kan tu diutamakan kaum kerabat. Kita bila sebut kaum kerabat ni, ialah tambah kali dia beradik. Terutama sekali keluarga. Ibda binafsika summa usratika, umpamanya kan. Allah Taala sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka, gitulah. Kita ni janganlah orang kata apa, pepatah orang Melayu kata apa, kera di hutan disusu. Macam mana? Mana tu lah kan? Tu gitulah kan. Janganlah kita nampak orang lain tu lebih daripada keluarga. Kita tengok keluarga kita dulu ni dhaif, lemah, memerlukan bantuan pertolongan keluarga lah dulu. Lepas tu barulah kita merebak kepada jiran, baru lebak. Jadi pada hakikatnya orang-orang Islam ini adalah kerabat. Kan kerabat. Kalau kita tengok daripada segi apa ni, hak jiran, tengoklah hak jiran, ada seorang tu pada saya si Fulan ini dia ada 3 hak, saya ada 3 hak. Hak apa dah? Pertama, hak adik-beradik. Rupanya dia adik saya, dia abang saya kan. Dia mak saudara saya, dia pak saudara saya, adik-beradik. Hak satu hak. Yang kedua, hak apa lagi? Haknya hak Islam. Kan hak orang Islam sama Islam. Bila Islam sama hakul muslim alal muslim situn. Tanggungjawab orang Islam dengan orang Islam lain tu ada 6 perkara. Ada 6 perkara orang Islam. Yang ketiga, hak jiran. Jiran, pasal dia duduk dengan jiran saya, dekat dengan saya, jiran. Ada juga orang 2 hak saja, bukan dia beradik, tapi dia orang Islam dan dia jiran, 2 hak. Ada juga dia bukan adik beradik, bukan Islam, tapi dia hak jiran, orang kafir. Jadi maknanya orang kafir ni pun kita kena ambil peduli juga. Walaupun dia sembah lain pada Allah Ta'ala, walaupun dia sekutu dengan Allah Ta'ala, tetapi kita orang Islam masih lagi boleh berkomunikasi dengan dia, bermuamalah dengan dia pun boleh, jual beli dengan dia pun boleh. Kan tak ada masalah. Itulah kata Islam ini membawa kebahagiaan. Hatta kepada orang bukan Islam pun dia akan bahagia kalau duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Itu dia. Wa ihsan wa itad qurba. Yang 3 benda. Allah Taala suruh berlaku adil, Allah Taala suruh buat kebaikan, Allah Taala suruh memberi bantuan, pertolongan kepada kerabat. Kalau kerabat itu maknanya saudara, sesama Islam, kan? Kita tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul-betullah kamu atas melahirkan ketakwaan. Ketakwaan tu maknanya tadi kita sebut tadi lah, kan? Untuk kebaikan kita. Dan 3 juga yang ditegah oleh Allah Ta'ala, wa yanha, dan Allah Ta'ala tegah apa? Anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah Ta'ala tegah 3. Yang pertama, Allah Ta'ala melarang daripada melakukan perbuatan yang keji, kan, dan mungkar, dan juga al-baghi serta kezaliman. Makna benda-benda maksiat, benda-benda yang merosakkan, kan, Allah larang. Dan juga kezaliman, lawan daripada keadilan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, supaya kamu mengambil peringatan. Kan, ia mengajar kamu dengan suruhan larangan itu supaya kamu mengambil peringatan, mematuhinya. Kalau konsep ni lah kita boleh bawa dalam masyarakat kita ni, Allahu Akbar, baguslah.
kan, adilnya, buat kebajikan, tolong menolong. Dalam masa yang sama juga kita tak buat perkara yang keji, yang mungkar dan zalim. Baiklah manusia tu. Inilah Islam. Inilah konsep kehidupan kita ni. Kalau semua orang boleh bawa kehidupan macam ni, alhamdulillah. Cuma begitulah keadaannya. Bila disebut di dalam hadis Nabi, maknanya akan ada orang-orang yang bersifat dengan orang-orang, tidak ada orang yang bersifat dengan sifat ni. Cuba kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, tuan-tuan, kan, ayat yang pertama sampai ayat ke-6 ke, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala, kita kali pula muka surat sebelah tu, Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa tamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishaw. Baik kan? Kemudian Allah Ta'ala start pula, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tu sifat-sifat munafik. Sifat tu Allah Ta'ala terangkan cukup panjang. Maknanya ada orang yang sifat dia macam tu daripada dulu sampailah kiamat, dan akan lebih dahsyat lagi apabila di akhir-akhir zaman ni. Tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi belah ihsan, tidak ada lagi mempedulikan kerabat. Buktinya simple je, tuan-tuan. Kita buat kenuri hari ni, adik-beradik buat macam mana? Adik-beradik banyak tak boleh nak main tolong pelekat bunga telur pun tak boleh, nak kena upah kat orang. Kalau ada jiran, ada kawan yang ramai, bolehlah tolong. Kan kita dengar juga, tak boleh harap dia beradik Ustaz. Dia beradik ni dia main lah pukul 11, pukul 12 nak balik dah. Lepas tu nak balik bukan cakap nak balik je, bungkuih pula. Dia beradik bungkuih. Bungkuih ke aku datang ke anak ya. Kita nak buat macam mana? Kalau dia beradik mesti kat kita suruh bungkuih. Nak kata tak boleh? Tak boleh. Kan 3 tahun pakai tak cakap kan boleh bagilah bungkus. Seorang je bungkuih, dua bungkuih, lima bungkuih, 10. Pakai 2 bungkus belakang ni, jam baru pukul 12. Aku nak balik dah sikit, minta maaf nyonya. Bungkuih nasi sikit dia. Sikit je nampak. Bungkuih sikit boleh tak? Sikit nama dia. Aku dah bawa terbawah 3 siang, 5 tingkat susun. Nak kata apa? Sedap masak. Abang siapa masak? Abang siapa masak pula? Kita kata abang saya nak masak. Sedap semua lah. 2 siang mari. Kan? Dia tak kira lah. Saya pergi kenuri. Datuk kenuri ada bila saya pergi kenuri. Pukul 12.30 habis nasi lah. Tu pasal apa tu? Saya agak pasal bungkuih. Adik-beradik dia kata ada lah. Dia kata minta maaf laki ahoy. Aku tak boleh duduk lama kata ni. Pasal apa? Tahu sajalah kata. Tahu sajalah tak boleh duduk lama. Dah lah mari hari tu tolong budak. Mari macam biasa dah. Tu dah nampak dah. Tak ada lah biasa. Tak ada. Kan? Minta maaf nyak-nyak lah nak. Minta maaf nyak-nyak. Setakat minta maaf siapa boleh kan. Tak nyak-nyak betul. Tapi ada akhir zaman waitan kubah. Begitu juga fahsya wal munkar, fahsya perkara yang keji-keji. Tengok hari ni na'udzubillah tuan-tuan, bimbang sangat-sangat kan. Kelahiran hari ni tuan-tuan pergi tanyalah pendaftaran ke apa semua ke hari ni, nisbah anak-anak yang lahir luar nikah ni. Kalau kita kata di negara-negara yang apa tu, yang jenis orientalis, kapitalis tu tak kira lah kan. Mereka tu kira macam test macam market ke apa tak tahulah kan. Kita orang Islam tak boleh, tapi terjadi. Jadi dulu kalau seorang dia berlaku macam tu, Allahu Akbar, tak duduk kampung tu dah, pindah duduk jauh-jauh tu. Tapi lah ni ya Allah, berjumpa dengan kita ni kenyeh macam kang busuk. Saya dia apa ni kada telajak Ustaz, telajak kita buat telajak, cara telajak sana. Kalau boleh malam ni nikah boleh Ustaz. Malam ni
Malam ni tak boleh saya tak boleh kata kita nak kena ada kebenaran nikah. Bahawa saya kebenaran tu nombor 2 lah, ni nombor 1 ni bagi dia bernikah. Oh, dah lah buat salah dengan Allah Ta'ala, salah pula dengan enactment. Lepas tu besok yang nak kena tanggung siapa? Kita. Masyarakat. Lepas tu kita kata tak boleh masam muka kita, jumpa kita kedai kopi pun tak tegur lah apa semua ni. Pasal apa? Pasal Ustaz Nur mereka, dia tak tahu kesalahan tu dia punya. Kan? Jadi banyak fasa. Wal baghi, dan juga zalim. Zalim. Allah nak cerita bab zalim ni tuan-tuan sendirilah tahulah. Kan? Saya pun pernah kena benda-benda macam ni. Tapi apa nak buat? Tapi kadang-kadang kita ingat, bukan kita nak suruh orang buat zalim kat kita. Bukan kita nak orang buat zalim kat kita. Tapi bila kita terkena zalim tuan-tuan, masa tu Allah buka hijab, doa kita makbul. Apa yang kita doa tuan-tuan? Bukan doa kita kaya. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum, takut kamu doa. Bila orang tu kena zalim saja, Allah buka pintu hijab dia, direct doa tu kepada Allah, Allah makbulkan doanya. Kita doa apa? Nak doa jadi kita kaya? Kan? Kita doa supaya dia dapat hidayah. Kita doa kita dapat hidayah, dia dapat hidayah. Kerana itulah aset yang paling besar. Kalau kita ada hidayah dan dia dapat hidayah, dia akan jadi orang baik. Dia sudah bertaubat daripada apa yang dia buat dekat kita tuan-tuan. Dia dah menyesal kezaliman dia buat kepada kita. Dia dah menyesal, dia dah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya seolah-olah kita berdakwah kepada dia daripada dia berdosa kepada orang yang diampun dosa dia oleh Allah Ta'ala. Orang kata macam Nabi membawa wahyu, menarik orang-orang kafir kepada orang-orang Islam. Bukan mudah tuan-tuan. Doa, ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada aku dan juga si polan yang telah menzalimi akan aku tu. Itu aset yang paling besar. Tuan-tuan, kalau kita mengislamkan orang yang kafir, besar pahala tuan-tuan. Kan? Kan? Kita menunjuk jalan kepada orang yang sesat, besar pahala dia tuan-tuan. Ini dah orang dia. Bila orang buat berlaku kezaliman, bukan kita minta orang buat zalim, hang buat zalim kat aku nak doa dah. Tapi bila terkena kezaliman, kita minta. Siapa buat zalim pada kita, kita doa kepada Allah supaya orang tu dapat taufik hidayah daripada Allah SWT, maka dia akan jadi orang baik. Kemudian surah An-Nahl juga, innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Banyak ayat-ayat ni dicerita tentang berdustaan. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Kan? Iaitu tak beriman bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kazibun, mereka itulah orang-orang yang dusta. Maknanya di sini juga menunjukkan orang yang suka mendusta itu maknanya iman dia tergugat. Dia buat satu pembohongan, maknanya iman dia tergugat. Maknanya iman dia paling tidak pun nipih, dan dibimbangi tak ada iman langsung. Iman ni tuan-tuan, dia seperti mana junah perisai dalam kehidupan kita ni. Iman ni sebagai perisai. Maknanya segala musuh-musuh kita tu, dia cari peluang je, dia nak mengkucak-kacirkan kehidupan kita di dunia ini supaya kita tidak dapat nak menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Musuh. Tapi bila ada iman, kita tengok dengan penuh keimanan, kita mendengar dengan penuh keimanan, kita melakukan semua dengan penuh keimanan, mana musuh-musuh kita ni dia tak boleh buat apa. Jadi kita naik kereta, kita tutup semua pintu, hujan mai lah kiri kanan atas ke bawah ayam semua ni, kereta kita tak basah dalam tu. Iman. Dan yang paling dikenaki iman kita tu dalam masa hidup tu, yang paling akhir sekali kehidupan kita ketika benda nak mati, sangat-sangat memerlukan kepada iman yang kental. Kan, setakat kita mengaku amanar rasulu bima semua kan, setakat kita duk kata aku ni rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, apa semua duk hafal tu apa ni. Yang tu itu baca aja kan.
dia belum lagi tu. Kan, itu yang kita bimbang. Sebab di akhir kehidupan kita itulah orang panggil apa, orang panggil final lah kata, kan, dugaan kita, kan, macam kata apa, contoh yang terdekat ni, cerita contoh bola sepak tu no. Malaysia kalahkan Laos berapa, 5-0 lah. Kalahkan Myanmar berapa 0 tak. Pergi Vietnam kalau tu yang ujian sebenar. Contoh lah tu, contoh yang boleh dekat lah kan. Rupanya tak lulus juga. Contoh itulah. Jadi makna ujian-ujian tu ada ni semua ni boleh kita apa? Kita gagalkan ujian tu. Mana gagalkan? Nak banyak tak boleh. Dia nak lewatkan semayang tak boleh lewatkan semayang, awalkan semayang. Dia nak bagi kita tak puasa, dan kita boleh puasa juga. Tapi yang last kali tu, sebelum kita dicabut nyawa kita itu, itulah memerlukan kepada kekentalan iman kita. Jadi sebab tu Nabi pesan, jaddidu imanakum la ilaha illallah, perbaharukan iman kamu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu selalu amalan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita buat, kan? Yang kemudian surah Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ulan. Dan jangan engkau mengikut apa yang kau tidak punya pengetahuan mengenainya. Kan, jangan engkau ikut apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan. Kita buat satu benda mesti kita tahu ini arahan siapa, ini suruhan siapa. Jangan kita buat, orang kata apa, sewenang-wenangnya. Sebab setiap pergerakan kita, setiap pendengaran kita, setiap penglihatan kita, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata macam orang panggil apa, di dunia ni bila kita tidur makna percakapan kita tak dikira. Bila kita tidur maknanya perbuatan kita tak dikira sebagai dosa. Bila tidurnya perkataan perbuatan kita tak dosa. Ada excuse-nya orang kata kan masa kita tidur tu. Lepas tu Nabi kata rufi'an kalam ala salasin, diangkat kalam tak ditulis dosa tu atas 3 golongan. Di antara 3 golongan tu dia tu anin naumi hatta yastayqiza, daripada orang tidur sehingga dia bangkit. Masa dia tidur tu tak ditulis dosa pahala. Baik, bila kita hidup di dunia ni, kan, hidup di dunia ni maknanya kita nak buat sesuatu, maka setiap sesuatu tu akan disoal oleh Allah SWT. Adakah sesuatu tu disuruh ataupun dilarang? Kan, kalau disuruh, itu kita boleh mendapat pahala ganjaran di sisi Allah Taala. Kalau dilarang, disuruh tinggal, maka kita tinggal diberi pahala. Kalau yang disuruh kita tak buat, diberi dosa. Kalau yang dilarang kita buat, dibagi dosa. Jadi makna semua tu akan disoal di hadapan Allah Taala. Jadi maknanya adil itu agama lah. Jadi masa ni nak buat apa, masa ni nak buat apa. Jadi semua itu sudah ada sudah ada makna kita akan lakukan sesuatu tu mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh begini ni, kita buat beginilah. Jadi makna kita tak rugilah kehidupan di dunia ni. Sebab semua itu akan boleh menarik untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau jadi orang yang zalim, orang yang dusta, mana kita bercakap tanpa ada pengetahuan. Kita mendengar bukan benda yang disuruh. Itu zalim lah itu. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur. Iza marru bil lagwi marru kiraman. Dan mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang. Tak duduk tempat yang larang. Dan bila mereka bertemu dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya itu. Maknanya kalau bertemu juga sesuatu yang sia-sia,
bil lagwi yang sia-sia, tak ada faedah tu. Kan, maru kiraman, mereka lalu membersihkan diri, itu maknanya istighfar, takut sebagai satu kezaliman. Tuan-tuan, orang-orang yang punyai darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kalau ikut kata guru saya kata, kan, orang yang tinggi ni orang kata orang tasawuf lah, katakan tasawuf ni ahli tasawuf lah, ya kan. Tasawuf tu memang kena ada lah kita ni, tapi ahli tasawuf ni dia memperkemahkan diri dia lagi tu, kan. Hebat lah orangnya. Orang-orang ni dia naik, tarik nafas, turun nafas pun masih lagi duk ingat ke Allah Ta'ala. Tarik nafas ingat Allah, turun nafas ingat Allah, tarik nafas ingat Allah, turun nafas ingat Allah. Katakanlah dia tarik ingat, turun lupa, astaghfirullahalazim, dia menganggap diri dia sebagai orang yang zalim. Nah tu dia punya jaga tu supaya sentiasa dia mengingati Allah Ta'ala tu, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu, mereka yang sentiasa mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Maksudnya apa? Sentiasa, tak pernah sesaat pun lupa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba naik ingat Allah, turun lupa kepada Allah Ta'ala. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang zalim, orang yang berdosa. Mana kan kita tak beraya macam tu lah, kan. Kita naik turun berapa kali naik turun dah lupa. Kan kita kan ni nak ceritanya orang yang hebat, muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Itulah dia jaga diri dia ni, nafas naik turun tu semua ingat ke Allah SWT, tak ingat pada yang lain dah. Tu hebatnya tu, kan. Kemudian surah Al-Ahzab, kan, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Wa isman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki beriman dan orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan satu kesalahan yang dilakukannya. Memang kan orang Islam ni tuan-tuan selalu difitnah. Zaman Nabi dulu lagi teruk, yang difitnah, yang dikata macam ni apa semua ni, kan. Tapi dah kan orang-orang mukmin ni sabar je. Adalah perkataan dan perbuatan yang tak tepat dengan sikap orang mukmin ni. Hatta Nabi pun dia berkata, bila Nabi turun wahyu yang pertama, kemudian nak turun wahyu yang kedua, lambat sikit, sehingga kan orang-orang kafir kata, Muhammad, dia perli, Tuhan kamu dah tinggal kamu dah. Kan Allah susah hati Nabi tuan-tuan bila dengar ayat-ayat tu, susah hati lah. Tapi tak, kan, tak betul macam tu, bukan tinggal, bukan. Maklumlah ayat yang pertama Nabi diturunkan, ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, ayat tu pun sudah menjadi suatu kejutan kepada Nabi yang tak pernah tengok malaikat yang secara aslinya, tak pernah tengok makhluk malaikat yang penuh dengan kehebatan ni, kan. Tak pernah tengok. Balik daripada Gua Hira tu, jumpa isteri Saidina Khadijah. Ketak ni tak kira dah tuan-tuan, kan. Takkan turun-turun ayat tu, besok nak turun pula ayat lain pula ni, kan. Tak, biar dia reda dulu. Dengan ayat yang pertama tu apa semua ni. Tapi orang musyrikin ni, dia buat satu andaian. Dia kata, Tuhan kamu ni tak ada wahyu ke lagi Muhammad. Perli dah tu. Nabi kata tak ada lagi. Kan, Tuhan kamu dah tinggal kamu dah. Kan, tinggal kamu dah. Tak kesakit hati Nabi, tapi Nabi ni orang yang baik, kan. Tak ada kata apa lah. Sehinggalah barulah turun ayat-ayat yang lain. Kan, bagi orang panggil apa, nak bagi Nabi ni cekal betul-betul. Baru tu ayat ni. Begitulah orang-orang ni, kan. Dia apa, orang-orang musyrikin ni, mereka melabelkan orang Islam ni tak tepat. Puasa, dia kata apa, orang Islam ni puasa lapang, tahap perut apa semua ni, gitulah, kan. Maka sungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta.
amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada orang Islam ni, kadang-kadang orang nampak ini macam amalan-amalan yang tak logik, kan? Tak logik kan? Kan? Ada tak ketikanya kita fikir, tuan-tuan, kan? Kita kata salahlah sembah batu, salahlah sembah tokong tu, tapi kita pergi Kaabah tu, pergi pusing tu, orang kafir kata, kamu kata tak sembah batu tokong tu, kan bekas batu, kamu pergi peluk pegang dia apa semua bekas batu. Tu kan. Ila fi quraisyin ila fihim rihlat ashtaq falyabudu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal. Makna kita sembah Tuhan batu ni, rumah ni, bukan sembah Tuhan batu dah. Tu ada cerita dululah, cerita dulu ni. Hindu, cerita Hindu. Cerita mana dapat tu lah. Dia kata, Hindu dia kata, saya punya agama nombor satu. Saya punya agama nombor satu. Kan? Ada tokong, ada tirai, dia kata. Tentu kan, saya ingat nama ni. Nombor dua punya Bengali. Tokong tak ada tirai saja. Nombor tiga Islam, tirai tak ada, tokong tak ada. Tu dia pakai cara dia. Kan? Cara dia. Bukan boleh kata home tea kan, mana boleh gitu kan. Lepas tu dia kata apa ni, Muhammad pergi sembah pula Tuhan tak nampak apa semua ni. Dia pergi kata yang dusta. Yang dusta. Yang tak nampak tu bukan Allah Ta'ala, bukan sebab tak nampak tu menyebabkan Allah Ta'ala tak ada. Bukan tak nampak tu menunjukkan Allah tak ada. Bukan. Ada benda yang kamu tak nampak tapi kamu mengaku ada. Umpamanya orang buta, tuan-tuan. Orang buta ni tak nampak pun, tapi dia mengaku, ada kereta, ni pinggan, ini cawan, ni sudut, ini mikrofon, ini tisu. Dia mengaku ada walaupun tak nampak. Tapi dia kata, Muhammad, sembah siapa? Kan, kami sembah batu, kami sembah ni, kamu sembah ni. Tu yang turun ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu ayat tu. Kemudian surah apa dia? Surah Al-Ahzab lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh takwa lagi. Takwa tu maknanya intipati dia apa? Imtisalul awamirillah. Maknanya menunaikan perintah Allah, suruhan Allah, dan serta menjauhi larangan Allah. Tunai suruhan Allah serta menjauhi larangan Allah, itu orang takwa. Itulah nama dia orang bertakwa. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu akan Allah Ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan katalah perkataan tepat benar dalam segala perkara. Jangan dusta. Cakap betul dah. Kan? Tak mau tokok tambah, tak mau dah. Kalau kita pergi tokok tambah benda yang tak ada kita adakan, benda yang ada ditakdakan. Cukuplah kalau kita buat satu ayat, kita tinggal satu kalimah, satu perkataan, satu huruf. Kalau dalam Quran atau dalam hadis, tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita tinggal satu huruf, satu kalimah, satu huruf pun dia akan jadi makna lain. Tuan saya kata huruf, kita tinggal bacaan baris dia berlain. Kan contoh kita baca Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ada tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maksudnya akan dikau ya Allah kami sembah, akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Tasdid je, buang tasdid tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan matahari kami sembah dan akan matahari kami minta pertolongan. Tu dia. Sikit je, tasdid buang je. Tu kan. Jadi maknanya kalau kita bercakap, kita buang satu kalimah, satu huruf, kan, umpamanya mungkin dia akan jadi makna yang lain.
maknanya. Saya selalu contohkan macam inilah, kata dah. Satu orang jatuh bersika tepi parit. Kan. Jatuh bersika tepi parit, mai kawan ni kata, Pak Long tu jatuh bersika pula dah tepi parit. Mai kawan yang kedua ni dengar cerita. Hak kawan pertama tengok. Kawan pertama kata Pak Long jatuh bersika tepi parit. Hak yang kedua tak nampak, tapi dia dengar cerita. Dia pergi cerita hak ketiga, dia kata Pak Long tu jatuh bersika tu tepi parit, tah jadi apa pun tak tahu tu. Mai hak keempat pula, dia kata Pak Long jatuh bersika, jatuh dalam parit. Dia tak kata tepi parit dah, jatuh parit. Kawan yang keempat, yang kelima kata Pak Long jatuh bersika, Pak Long jatuh dalam parit. Bersika hilang dah. Pak Long jatuh dalam parit, tak tahulah nak jadi apa. Mai kawan yang keenam, dia kata Pak Long jatuh dalam parit tu, aku rasa kalau tak mati pun patah. Mai yang ketujuh pula, Pak Long jatuh parit, patah kaki. Mai yang ke-10, ke-11 kata Pak Long ni kalau jatuh tu, yang tu kena bawa pergi ambulan tu, bukan main-main tu. Jom kita pergi Wad 18. Cari Wad 18, nama tak ada pun. Mana pergi Pak Long ni, masuk Wad mana pula dah. Yang aku tahu kalau patah ni Wad dia lah, Wad 15, 16, 18 ni. Cari tak ada. Cuba hang telefon tengok duk tak mana. Telefon Pak Long kat. Duk tak mana ni Pak Long ni? Dengar cerita jatuh apa patah macam mana apa semua tu ni. Dia kata duk buat mana ni? Kami dua hospital tapi kena ni. Kata hang pergi buat apa? Tu jatuh parit. Parit tu bukannya sikit-sikit apa ni tinggi tu kan. Jatuh tu. Kami main buat berapa duk? Habang buat je. Kami duk taping ni. Tak ada buat, aku duk rumah elok lah. Balik rumah tengok-tengok Pak Long jatuh parit boleh elok ni pakai ilmu apa? Dia kata siapa pergi kata aku jatuh parit? Depa lu kata. Usul-usul cerita jatuh bersika tepi parit. Tak ada kena mengena pun jatuh parit lah apa semua tu dia kata. Hak tu tak apalah juga. Tak pakai akidah kan? Tapi kalau pakai akidah ni kuasa Nabi ni dengar kata Umi dia tak erti baca tulis. Tak ada dia tulis ni, dia main akidah ni, dia mula petikaikan ayat Quran ni. Betul ke Nabi yang bercakap ni bagi pihak wahyu Allah ni betul ke Nabi dah tak sekolah? Orang tak sekolah ni cuba hang tanya tengok mak hang tak sekolah, dia boleh tulis tak? Tak boleh. Dia boleh baca tak? Tak boleh baca. Mula dia meragui akan Quran. Kita dah nampak dah dulu ada artikel dalam artikel satu majalah mempertikaikan tentang Nabi, tentang Imam Syafi'i. Dia bercakap Imam Syafi'i dulu. Dia sudi Imam Syafi'i. Kemudian dia akan sudi pula dengan hadis Nabi. Hadis-hadis dhaif Nabi. Dia akan buang. Akan datang besok ni dia akan petikai Nabi. Dan akan datang besok dia akan petikai Quran dibawa oleh Nabi. Akhirnya orang tak akan ada agama lagi dah. Sebab semua tak pakai hadis, tak pakai Quran, tak pakai. Dah ada dah pun. Cuma tak terselah dengan orang kafir. Tak katalah ni orang yang mengaku Islam ni dia tak mau mengikut, dia tak mau terima Quran, dia tak mau terima hadis. Padahal dia pun bukan reti dengan Quran hadis pun, baca pun tak reti, tapi tak mau terima. Ni bahayanya. Dia punya apa ni? Orang panggil apa? Dia punya keadaan itu akan berlaku di akhir zaman tu. Sebab tu ada satu hadis kata la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan ada lagi di bumi di akhir zaman besok ni orang yang menyebut nama Allah Taala. Ada dah, tak sebut dah nama Allah. Okey. Kemudian ayat suratul Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang bukan tak biar baca tu. Supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal kamu dan mengampuni dosa kamu, dan ingatlah siapa yang taat kepada Allah Rasulnya maka sungguhnya dia berjaya mencapai ke yang terbaik. Surah Al-Qaf. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, cakap benar, cakap dusta, semua itu adalah melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menulis akan catatan percakapan kita dan perbuatan kita. Dan akhir sekali, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Dialah yang mengetahui segalanya gaib dan yang nyata. Dialah dua yang maha kuasa lagi maha bijaksana.
Jadi janganlah kita duk anggap bila cakap dusta dia boleh menjayakan kita punya kehidupan. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya orang yang dusta ini dia hanya menikmati kehebatan kehidupan dia, keceriaan dia, kehebatan dia hanya bersifat sementara. Orang tua-tua kata apa? Kan? Allah payah ke pasal kita orang muda ni, orang tua-tua kata ni, kan? Mulut tempayan boleh ditutup. Kan? Mulut manusia ni payahlah. Lama kelamaan temelang pun pecah. Telur ni kalau kita duk simpan dia, kita duk kata dia baik, dia elok, dia bagus ni, kan? Lama-lama dia pecah juga. Orang kata temelang telur tadi ni. Jadi maknanya kita jangan menganggap pendustaan kita itu adalah boleh memberi kebahagiaan kepada kita. Tak. Sampai satu ketika Allah buka. Kan? Tapi Allah tahan. Maknanya sementara Allah tahan tu dan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak mau dah dusta. Tak mau dah dusta. Kan? Sebelum Allah Ta'ala membuka pendustaan kita tu. Kalau Allah dah buka pendustaan kita tu, makna orang mula meragui kepercayaan tidak lagi ada kepercayaan kepada kita dah. Tak ada lagi dah. Aku duduk ni percaya sangat cakap dia lah ni, aku tahu dah kemarin aku ingat dia ni cakap selama ni ayat tu selama ni aku ingat percaya pada ni rupanya dah. Bila dah tembelang, dah terbuka, dah pecah apa semua ni, maka kita cakap betul pun besok ni orang dah mula meragui perkataan kita ni. Siapa cakap dia tu? Aku bukan nak kata nak rasuh hang, tapi dia bercakap tu dulu aku memang percaya. Tapi hang kena dengar betul-betul cakap dia tu. Hang kena selidik betul-betul ni. Kan? Jadi mula dah orang meragui akan orang kata apa? Perkataan, percakapan orang yang mula ada pendustaan. Pendustaan tidak akan dapat kejayaan yang hakikinya. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan pengajaran daripada sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan dusta. Apa pula Nabi sebut tentang dusta ni? Ayat Quran cukup banyak, kan? Menyebut kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lebih ayat Quran. Esok kita baca pula tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.